Pesakit kencing manis dilarang makan ketupat, lontong, atau mie seumur hidup. Itu adalah pengetahuan perubatan, separuh masak, rahasia para dokter menikmati mie dan hidangan berasaskan beras tanpa risaukan gula dalam darah. Hari ini saya akan dedahkan sepenuhnya. Izinkan saya menceritakan kisah Pak Cik Bakar, 70-an, yang datang ke klinik saya baru-baru ini. Beliau adalah seorang yang menjadikan mie dan ketupat sebagai kegembiraan hidupnya. Kalau hujan turun, beliau akan makan semangkuk mie sup, dan bila tiba hari raya, 2 mangkuk lontong atau ketupat adalah kebahagiaan terbesar dalam hidupnya. Namun sejak disahkan menghidap kencing manis 5 tahun lalu, pemandangan di meja makannya berubah sepenuhnya. Pada pagi hari raya yang lalu, ketika seluruh keluarga duduk mengelilingi meja makan menikmati lontong dan ketupat yang panas dan beruap, Pak Cik Bakar hanya duduk bersendirian di sudut dapur makan nasi beras perang beras merah yang direndam air. Cucunya bertanya, "Atuk, kenapa tak makan ketupat sedap nih?" Nak beritahu yang dia tak boleh makan sebab kencing manis rasa terlalu menyedihkan dan aib, jadi dia cuma menipu kata tak lapar. Sambil bercerita, dia bertanya kepada saya, "Doktor, apa dosa saya pada kehidupan lalu sampai nak makan semangkuk ketupat macam orang lain pun tak boleh dan kena hidup macam ni?" Tuan-tuan dan puan-puan, di antara Anda yang menonton video ini, pasti ada yang menelan air mata secara diam-diam seperti Pak Cik Bakar. Sebaik saja menerima diagnosis kencing manis, kita menganggap makanan putih seperti ketupat, mie, dan roti sebagai racun. Kita memaksa diri membuang rasa yang kita nikmati seumur hidup kerana ketakutan bahawa gula darah akan melonjak dan badan akan rosak sebaik sahaja ia menyentuh bibir. Tetapi, sebagai pakar perubatan keluarga di Malaysia, saya tegaskan di sini, anggapan itu separuh betul dan separuh salah. Memang benar, jika Anda makan mie atau ketupat beserta kuahnya tanpa sebarang strategi, ia adalah racun. Bom yang menakutkan bernama lonjakan gula dalam darah blood sugar spike akan meletup. Tetapi, jika Anda mengubah sedikit urutannya dan memasang perisai yang akan saya ajarkan hari ini, ceritanya akan berubah sepenuhnya. Pesakit kencing manis juga boleh makan lontong, mie sup atau pan mie sebanyak mana yang dimahukan. Malah, ada kaedah perubatan yang jelas untuk menikmatinya sambil mengekalkan gula darah yang stabil. Bukankah bila kita memandu, kita tidak berhenti menaiki kereta semata-mata takut kemalangan? Kita memakai tali pinggang keledar dan menekan brek untuk sampai ke destinasi dengan selamat. Makanan pun begitu. Ada cara untuk memasang tali pinggang keledar dan brek yang sangat kuat supaya kereta bernama karbohidrat ini tidak memekut laju dalam badan kita. Hari ini, saya akan kongsikan prinsip operasi dan cara pelaksanaannya secara terperinci. Ini bukan cerita klise suruh beli suplemen kesehatan. Ini adalah pendekatan saintifik menggunakan bahan makanan yang biasa kita lihat di pasar atau pasar raya untuk mengubah suai sistem pencernaan dan penyerapan tubuh kita. Jika Anda mendengar cerita saya sampai habis hari ini, bermula hujung minggu ini, ketupat dan mie boleh kembali ke meja makan Anda. Saya akan pastikan Anda boleh menikmati hidangan dengan yakin tanpa perlu rasa bersalah atau risau pandangan keluarga. Bagaimana? Tidakkah Anda mahu menamatkan kesedihan yang ditanggung selama ini? Saya, Dr. Muhammad Rizal, dengan nama saya sebagai jaminan berjanji kepada Anda. Di akhir video ini, Anda akan menepuk paha dan berkata, "Aha, rupanya selama ini bukan saya tak boleh makan, tapi saya sepatutnya makan dengan cara begini." Baiklah, jika Anda sudah bersedia untuk mendapatkan semula selera makan dan kebahagiaan di meja makan, sila tekan butang suka like di bawah video ini. Dan tinggalkan komen 3 perkataan sangat teruja di ruangan komen. Perhatian kecil Anda menjadi kekuatan besar bagi saya untuk menyampaikan maklumat kesihatan yang lebih baik di saluran kesihatan warga EMAS. Mari kita buka pintu rahasia ini sekarang. Baiklah, mukadimah cukup sampai di sini. Mari terus ke topik utama. Keluarkan kertas dan pen, atau buka nota di telepon bimbit Anda sekarang. Apa yang saya akan kongsikan ini sangat mudah sehingga Anda mungkin ragu-ragu sama ada ia berkesan. Tetapi prinsip perubatannya adalah pasti. Jika Anda berusia 70-an ke atas dan bimbang tentang kencing manis sebelum makan ketupat, lontong, atau mie, Anda wajib mematuhi satu prinsip ini seperti nyawa Anda. Prinsip mutlak pertama adalah hukum 15 minute. Sama ada ketupat, mie, atau bihun, jangan terus angkat sudu, sebaik sahaja duduk di meja makan,
Tepat 5 menit sebelum memasukkan karbohidrat putih ke dalam mulut, Anda wajib makan 100 gram kubis mentah atau brokoli yang dicelur sedikit terlebih dahulu. Itu sahaja. Namun, tindakan mudah ini mencipta keajaiban dalam tubuh Anda. Kenapa mesti 15 menit sebelum? Dan kenapa mesti kubis atau brokoli? Ada rahasia perubatan yang sangat teliti di sini. Apabila Anda makan ketupat atau mie, karbohidrat itu akan hangkur di dalam perut dan turun ke usus kecil. Di dinding usus kecil, terdapat banyak pintu halus yang menyerap nutrien. Jika ketupat masuk semasa perut kosong, karbohidrat ini akan meluru masuk ke dalam saluran darah melalui pintu usus kecil ibarat empangan pecah. Inilah lonjakan gula darah di mana bacaan selepas makan melonjak sehingga 200 atau 300. Saluran darah kita tidak mampu menampung kelajuan gula yang masuk mendadak ini. Tetapi jika Anda makan kubis atau brokoli 15 menit sebelum makan, situasinya berubah sepenuhnya. Serat yang terkandung dalam sayuran ini akan menyerap air dalam perut dan berubah menjadi bentuk jeli yang likat. Semasa Anda mengunyah sayuran ini dan menunggu 15 menit, jaringan serat yang likat ini akan menyaluti seluruh dinding usus kecil secara nipis. Dalam keadaan ini, apa akan jadi bila ketupat masuk? Karbohidrat tidak dapat diserap serta-merta walaupun menyentuh dinding usus. Ia tersangkut pada jaring serat yang dipasang awal tadi dan diserap dengan sangat perlahan, ibarat kereta yang bergerak di jalan yang sesak. Ini sama kesannya seperti memasang berpuluh-puluh bonggol laju di lebuh raya. Apabila kelajuan penyerapan karbohidrat menjadi perlahan, ia memberi masa untuk pankreas mengeluarkan insulin, dan hasilnya gula darah akan naik secara landai. Inilah sebabnya mengapa kita perlu makan sayur dahulu, dan mengapa kita wajib menunggu 15 menit. Kita perlu beri masa untuk jaring itu terbentuk. Saya amat menyarankan kubis. Kubis adalah obat perut dan penurun gula darah yang paling murah dan mudah didapati di sekeliling kita. 100 gram kubis, kira-kira 2 helai sebesar tapak tangan sudah memadai. Ia bukan sahaja mengandungi serat, tetapi juga sulforafane, komponen antioksidan yang sangat kuat. Apa yang paling ditakuti pesakit kencing manis? Bukankah saluran darah tersumbat akibat darah yang pekat? Komponen sulforafane ini berkesan menyekat pembentukan darah beku. Tambahan pula, vitamin U dalam kubis melindungi lapisan perut yang mungkin lemah akibat pengambilan obat kencing manis yang lama. Tiada pembuka selera yang lebih baik daripada ini untuk menenangkan perut sebelum makan ketupat atau mie. Jika Anda tidak suka kubis, brokoli adalah alternatif yang sempurna. Brokoli digelar raja sayuran karena padat dengan nutrien. Kajian jurnal antarabangsa melaporkan bahwa sulforafane dalam brokoli menurunkan gula darah puasa secara signifikan pada pesakit obesiti dan kencing manis. Ia juga terbukti berkesan membaiki rintangan insulin. Brokoli susah dimakan mentah, jadi celer sedikit dan makan begitu sahaja tanpa sos pencekah. Sos pencekah biasanya tinggi gula. Apabila Anda mengunyah 100 gram brokoli perlahan-lahan, tekstur hangatnya menghantar isyarat kenyang ke otak terlebih dahulu. Karena isyarat kenyang sudah dihantar awal, Anda secara otomatik akan mengelak makan berlebihan apabila makan hidangan utama nanti. Saya simpulkan, Anda teringin makan lontong atau mie. Kalau begitu, keluarkan kubis atau brokoli dari peti sejuk dahulu dan laburkan masa 15 menit sahaja. Penantian 15 menit ini akan merehatkan pankreas Anda dan menjadi perisai paling kuat melindungi saluran darah Anda. Ia tidak memakan wang dan tidak memerlukan teknik sukar, hanya ubah urutan makan. Tetapi ini belum berakhir. Hanya karena sudah memasang perisai sayur, tidak bermakna Anda boleh makan ketupat sampai perut pecah. Perisai sudah dipasang, sekarang kita perlu melemahkan senjata serangan itu sendiri. Ada rahasia ajaib untuk mengubah sedikit bahan dalam ketupat dan mie supaya Anda kenyang tetapi pengambilan karbohidrat jatuh separuh. Saya akan terangkan perkara ini secara khusus dalam bahagian seterusnya. Jangan simpan maklumat penting ini seorang diri, kongsikan kepada kawan atau ahli keluarga yang menderita kencing manis. Satu klik butang kongsi boleh menyelamatkan kesehatan orang tersayang. Baiklah. Selepas membina perisai kukuh dengan kubis dan brokoli, sekarang masanya untuk memasak senjata utama, ketupat, lontong, dan mie. Di sini saya akan dedahkan rahasia inti kedua. Ini adalah strategi tipu daya yang sangat hebat.
Mata dan otak Anda akan pikir Anda makan semangkuk penuh, tetapi sebenarnya Anda hanya makan separuh karbohidrat. Prinsip kedua adalah hukum separuh dan tukar ganti. Semasa menyediakan lontong atau mie, kurangkan jumlah nasi impit, ketupat, atau mie yang biasa Anda letak sebanyak separuh secara mutlak. Jika biasa Anda makan 20 potong nasi himpit, tinggalkan 10 potong sahaja dan buang selebihnya. Tapi kalau mangkuk nampak kosong rasa sedih kan? Disinilah kita isi kekosongan itu dengan cendawan King Oyster, cendawan eringi. Inilah poin utama hari ini. Jangan masukkan cendawan begitu sahaja. Potong cendawan King Oyster itu mengikut bentuk yang sama dengan nasi himpit atau ketupat Anda bulat dan lebar. Atau jika makan mie, karik-karikan cendawan memanjang seperti mie. Masukkan dalam nisbah 1 ketupat 2 cendawan. Bila dimasak begini, dari luaran memang susah nak beza mana satu ketupat, mana satu cendawan. Teksturnya juga sangat hebat. Cendawan King Oyster sangat kenyal, rasanya hampir sama bila dikunyah. Anda dapat kepuasan mengunyah yang sama, tetapi mengelak bom karbohidrat. Kenapa ini penting dari segi perubatan? 100 gram nasi impit, ketupat mempunyai lebih 200 kalori. Tetapi 100 gram sendawan, King Oyster walaupun dimakan sampai kenyang, cuma sekitar 30 kcal. Beza kalorinya hampir 7 kali ganda. Selain itu, sendawan mengandungi beta-glukan, komponen ajaib. Beta-glukan adalah pembersih dalam tubuh kita. Ia menyerap kolesterol jahat dalam darah dan membawanya keluar dari badan. Ia juga mengawal supaya insulin tidak dirembeskan secara berlebihan. Jadi, menggantikan ketupat dengan cendawan bukan sekadar kurangkan kalori, tapi seperti memasukkan pasukan pembersih saluran darah ke dalam badan. Begitu juga bila makan mie. Kurangkan mie separuh dan gantikan tempat itu dengan cendawan enoki atau cendawan tiram yang dicarik halus menimbun seperti mie. Anda boleh rasa nikmat menyedut mie sambil menjaga gula darah. Prinsip ketiga, ini bukan pilihan, tapi wajib. Lontong dan mie mesti dikenakan break protein. Jika makan karbohidrat semata-mata, perut kita akan mencernanya dengan sangat cepat dan menghantarnya ke usus kecil. Semakin laju ia turun, semakin mendadak gula darah naik. Pemberat yang melambatkan kelajuan ini adalah protein. Bila makan lontong, jangan kedekut daging atau telur. Jangan letak sikit cuma untuk rasa kuah, tapi letak sampai jadi separuh daging, telur, separuh ketupat. Anda mesti makan bersama telur rebus atau telur dadar hiris. Untuk mie sop, letakkan banyak ayam atau kerang. Untuk pan mie, boleh hancurkan tahu. Menurut kajian Persatuan Diabetes Amerika, apabila karbohidrat diambil bersama protein, kelajuan makanan keluar dari perut menjadi sangat perlahan. Protein mengambil masa lama untuk dicerna. Jadi walaupun karbohidrat nak keluar cepat, protein akan pegang erat dan tak lepaskan. Kerana ia duduk lama dalam perut, rasa kenyang tahan lebih lama dan mengelakkan makan berlebihan pada waktu makan seterusnya. Di sini sekejap saya nak bagi satu lagi tip yang sangat penting. Ramai pesakit kencing manis ingat kuma perlu jaga ketupat dan mie, tapi sebenarnya musuh tersembunyi ada di tempat lain, yaitu kuah dan sos. Kuah sup atau kuah lodeh yang kita beli di kedai selalunya mengandungi gula atau perasa tambahan yang banyak untuk menyedapkan rasa. Walaupun dah kurangkan ketupat dan letak cendawan, kalau kuahnya sendiri adalah air gula, sia-sia saja usaha tadi. Jadi, bila masak di rumah, ubah sikit resipi kuah. Jangan sesekali letak gula pasir. Sebaliknya, masukkan kulit bawang dan akar daun bawang semasa merebus kuah. Kulit bawang mengandungi quercetin yang menguatkan saluran darah dan memberi rasa manis semula jadi. Akar daun bawang menyegarkan rasa kuah. Dengan pemanis semula jadi ini, Anda boleh dapat rasa yang mendalam tanpa risaukan gula darah. Dan bila makan mie sup, elakkan kicap manis atau sos cili yang berlebihan. Jika perlukan rasa manis dalam sambal, gunakan sedikit saja pemanis alternatif seperti alulose atau titiskan cuka untuk naikkan rasa, itu cara yang lebih bijak. Kesimpulannya begini, ketupat dan mie dikurangkan separuh. Kekosongan itu diisi penuh dengan cendawan King Oyster yang rupa bentuknya sama. Masukkan protein dengan banyak untuk melambatkan pengosongan perut. Dan akhir sekali, berhati-hati dengan gula tersembunyi dalam kuah dan sambal.
Jika Anda makan kubis 15 menit sebelum makan seperti di bahagian 2 dan makan ketupat, lontong yang penuh cendawan dan daging seperti yang saya sebutkan sekarang, lonjakan gula darah tidak akan berlaku. Sebaliknya, Anda sedang menikmati hidangan kesehatan terbaik dengan keseimbangan nutrisi yang sempurna. Sekarang Anda sudah tahu teorinya. Tapi bila nak buat, mungkin Anda bingung macam mana nak atur sarapan, makan tengah hari. Anda mungkin ada soalan lain. Jadi dalam bahagian seterusnya, saya akan buatkan rutin harian yang konkret dari pagi sampai malam dan jawab soalan-soalan yang Anda paling ingin tahu dengan jelas. Jika kandungan ini bermanfaat, sila tekan butang langgan dan lonceng notifikasi. Satu klik Anda memberi semangat besar untuk saya, Dr. Mohad Rizal, menghasilkan video kesehatan yang lebih bermanfaat. Kita jumpa di bahagian seterusnya. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sekarang teori sudah lengkap, tapi pedang yang hebat kalau simpan dalam laci saja tiada gunanya. Seperti kata pepatah, ilmu itu hanya bernilai jika diamalkan. Jadi saya akan buatkan simulasi yang sangat terperinci tentang apa yang perlu Anda buat pada pagi hari raya atau makan tengah hari hujung minggu nanti. Ikut saja rutin ini. Bayangkan, pagi raya telah tiba. Dapur bau harum dengan kuah lodeh atau sup daging. Kalau dulu Anda termenung fikih nak makan ketidak, tapi hari ini berbeza. Pertama sekali, buka peti sejuk. Keluarkan kubis yang dah dibasuh semalam atau brokoli celur, letak atas meja. Minum segelas air kosong, kemudian mula kunyah sayur-sayuran ini perlahan-lahan. Jumlahnya sebesar tapak tangan, makan selama 5 menit atau lebih. Nikmati bunyi kunyahan itu sambil fikih. Anda sedang pasang perisai dalam perut. Bila sayur dah habis, tengok jam. Anda kena tunggu tepat 15 menit. Rasa bosan menunggu? Masa ini letaklah sudu garpu, atau berborak dengan keluarga, atau buat regangan ringan. Dalam masa 15 menit ini, serat dalam perut Anda sedang memasang jaring yang rapat. 15 menit dah berlalu. Akhirnya, Anda dapat mangkuk lontong Anda. Tengok dalam mangkuk tuh. Nasi himpit kumas separuh dari biasa, tapi penuh dengan hirisan cendawan king oyster yang nampak macam nasi himpit sampai melimpah. Di atasnya ada telur rebus dan daging yang banyak. Jangan hirup kuah dulu, makan lauk dia dulu, yaitu cendawan, daging, dan nasi himpit. Cendawan yang kenyal dan nasi himpit bersatu dalam mulut, rasa sangat mewah. Kalau makan macam ni, perut rasa kenyang dan padat. Tapi bila cek gula darah 2 jam selepas makan, Anda akan terkejut tengok bacaan yang sangat stabil. Sekarang, saya akan jawab soalan-soalan yang mungkin bermain di fikiran Anda bila nak amalkan cara ini. Soalan pertama, Doktor. Kalau makan sayur dulu, nanti kenyang sangat tak larat nak makan nasi ke? Betul, perut akan rasa agak penuh. Tapi itulah kuncinya. Musuh utama kencing manis adalah makan berlebihan. Bila perut dah alas dengan sayur, ruang untuk karbohidrat berkurang, jadi otomatis kita makan sikit. Tapi jangan risau, Anda masih cukup ruang untuk menikmati rasa sedap lontong itu. Malah, daripada makan gelojoh, Anda akan lebih menikmati rasa setiap bahan dengan lebih gembira. Mesti guna cendawan king oyster ke? Cendawan lain tak boleh? Boleh, cendawan lain pun bagus. Cendawan shiitake, tiram, enoki, semua kaya serat dan beta-glukan. Tapi kenapa saya cadangkan king oyster untuk lontong, ketupat? Sebab teksturnya, ia paling kenyal dan mirip nasi himpit, jadi kepuasan menggigitnya paling tinggi. Sebaliknya untuk mie, cendawan enoki atau tiram yang karik memanjang lebih sesuai. Pilih ikut kesesuaian. Soalan ketiga keluarga saya tak ada kencing manis, boleh ke semua makan macam ni? Soalan yang sangat bagus. Cara pemakanan ini bukan makanan pesakit semata-mata. Ini adalah diet kesehatan paling ideal untuk manusia moden. Ia menghalang lonjakan gula darah, jadi ia diet terbaik untuk kurus. Dan ia membersihkan saluran darah jadi sangat bagus untuk cegah darah tinggi dan kolesterol. Dari cucu sampai nenek, kalau satu keluarga makan macam ni, semua dapat manfaat kesehatan serampang 5 mata. Macam mana? Dah nampak gambaran jelas dalam kepala? Cuba amalkan rutin ini hujung minggu ini sekali sahaja. Anda akan rasa beza pada badan. Siapa yang nak mula buat sekarang? Tulis, saya buat di ruangan komen. Atau
Nomor 1 pun boleh. Bila tengok komen kawan-kawan lain, kita akan rasa bersemangat dan tak keseorangan menjaga kesihatan. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita telah lalui perjalanan yang panjang bersama. Kepada anda yang rasa kecewa dan nak putus asa depan dinding tinggi bernama kencing manis, hari ini saya bukan ajar cara panjat dinding, tapi cara buka pintu dan jalan keluar dengan megah. Supaya tak lupa, saya ringkaskan 3 poin penting nih, biar lekat dalam ingatan. Jangan terus angkat sudu. Wajib makan serat seperti kubis atau brokoli dulu dan tunggu 50 menit. Penantian ini adalah perisai terkuat saluran darah Anda. Kurangkan nasi himpit dan mie separa secara drastik. Gantikan tempat kosong itu dengan cendawan king oyster yang rupanya sama. Ini strategi tipu mata, kenyangkan perut, tapi rendahkan gula. Jangan biarkan karbohidrat bersendirian. Wajib temankan dengan kawan protein seperti telur, daging, atau ayam. Barulah pencernaan jadi perlahan dan gula darah jadi jinak. Ingat tak kisah Pak Cik Bakar di awal video tadi? Yang menangis di sudut dapur pagi raya, sebab tak dapat makan ketupat. Lepas saya ajar cara makan nih, baru-baru ini dia datang klinik semula. Wajah Pak Cik Bakar berseri-seri macam orang lain. Masuk saja bilik rawatan, dia terus bermegah. Doktor, hujung minggu ni saya duduk dengan cucu makan semangkuk mie sup sampai licin. Saya kurangkan mie, letak cendawan banyak-banyak, sedap sungguh mengunyah. Paling best, lepas makan saya cek gula, kuma 143. Kalau dulu mesti dah lebih 200 sampai menggigil. Sekarang baru rasa nikmat hidup. Terima kasih doktor. Masa dengar cerita tuh, hidung saya rasa pedih menahan sebab. Sebagai doktor yang jumpa ribuan pesakit, sak paling bermakna bukan bila ubat sembuhkan penyakit, tapi bila pesakit dapat balik kebahagiaan harian yang hilang. Ada pepatah kata pendidikan di meja makan. Meja makan bukan sekadar tempat isi perut. Ia tempat mengesahkan kasih sayang keluarga dan berkongsi kegembiraan hidup. Jangan elak atau takut dengan tempat bahagia itu hanya sebab kencing manis. Makanan tak bersalah, badan Anda pun tak bersalah. Cuma selama ini kita tak tahu teknik mengendalikannya. Kalau Anda amalkan kebijaksanaan kecil yang saya ajar hari ini satu persatu, senyuman akan kembali mekar di meja makan Anda dan nombor pada alat cek gula darah tidak lagi menakutkan Anda. Ketupat, lontong, mie, makanlah sepuasnya bersama orang tersayang. Anda memang layak untuk itu. Terima kasih kerana sudi mendengar bebelan panjang saya. Saya harap video hari ini menjadi pencetus kecil untuk memulihkan meja makan sihat Anda. Jika video ini membantu dan Anda mahu terus berkongsi ilmu hidup sihat bersama saya, sila tekan butang langgan, subscribe, dan loseng notifikasi. Sebagai dokter pribadi yang menjaga kesihatan Anda, saya Dr. Mohad Rizal dari saluran kesihatan warga Emas akan kembali dengan cerita yang lebih bermanfaat dan menyentuh hati. Semoga hari ini badan dan hati Anda tenang. Terima kasih.